Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita berjumpa lagi. Seperti biasa, Ruang Bicara membuka bicara kepada anda selama sejam dan anda juga boleh bersama kami di talian 0320594624 ataupun di hujungnya 4625. Kita bicara tentang tajuk yang kita pilih pada kali ini, POS Malaysia Rentasi Sempadan. Itu perkara penting yang akan kita bincang selama sejam bertepatan dengan masa untuk kalangan jemaah kita menunaikan haji seramai 22,320 orang kali ini aja. Dan kita tampilkan dua tetamu yang istimewa bersama kita di Ruang Bicara pada kali ini. Saudara Ahmad Najmi Mahfuz, Ketua Pegawai Operasi Pos Laju Malaysia. Selamat datang ke studio. Pertama kali kita Ya, pertama kali. Lawa baju. Dan juga Hajah Anis Zuhani Ahmad, Puru Besar Bahagian Hal Ehwal Awam dari Komunikasi Korporat Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Selamat datang, Hajah. Pertama kali juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cukup bahasa betul lah kerana sempena dengan keadaan yang sekarang ini dapat kita berbicara tentang perkara yang penting ini aja. Terlebih dulu saya nak kepada POS lah. Kalau kita lihat memang perbincangan kita menjurus kepada soal POS Malaysia Rentasi Sempadan. Tidak ada sempadan dan mungkin ini perkara-perkara yang harus kita ketengahkan untuk kebaikan jemaah haji sebagainya. Mungkin di permulaannya apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan bagasi haji yang dimainkan peranan oleh POS Laju? Silakan. Terima kasih Nala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, POS Malaysia sudah 18 tahun sebenarnya menawarkan perkhidmatan ini. Secara mudahnya ianya adalah membantu para jemaah kita, kita menghantar barangan yang mahu dihantar oleh para jemaah ke tanah air sehingga ke rumah para jemaah. So ianya adalah door to door service. Okey, seperti yang kita maklum, peluang untuk mengerjakan haji ada yang sekali bagi setengah orang, walaupun ada yang sudah beberapa kali. Ianya merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat dihargai dan semestinya kadang-kadang ada biasanya ada kemahuan untuk meninggalkan, untuk membawa kenangan balik ke tanah air, sama ada untuk diri sendiri atau untuk keluarga. Jadi kebiasaannya jemaah kita banyak barangan yang mahu dihantar pulang. Jadi di situlah peranan kami untuk memastikan kita dapat hantar barangan ke rumah, kerana bagi kami biarlah jemaah itu fokus kepada ibadah. Para jemaah kita fokus pada ibadah, ia memberikan ketenangan kepada mereka. Bukan pergi shopping lah. Itu kena elak tu. Okay. Tapi kita tahu memang benda tu saja kebiasaan pada masyarakat kita. Jadi biarlah hal-hal yang membabitkan penghantaran dan sebagainya itu serahkan kepada kami. Jemaah boleh fokus kepada ibadah masing-masing. Hajah, ini satu bentuk kerjasama yang kita rasakan sebagai satu perkhidmatan yang cukup selesa untuk diberikan kepada jemaah. Mungkin Hajah dapat terangkan sikit bagaimana kerjasama ini kita nampak dengan POS, mungkin dengan lain-lain agensi juga telah pun dilakukan oleh tabung haji. Silakan. Terima kasih. Setiap tahun tabung haji sememangnya mengadakan beberapa jenis perkhidmatan, bukan hanya bagasi, tetapi kami juga mempunyai perkhidmatan seperti telefon daripada Telekom, dan dobi daripada rakyat tempatan. Semua perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan kepada jemaah haji ini adalah untuk meringankan beban mereka di sana ataupun lebih menyenangkan mereka, memberi lebih keselesaan kepada jemaah. Jadi dengan adanya perkhidmatan seperti bagasi, dobi dan lain-lain ini, kita dapat menyaksikan jemaah lebih tertumpu kepada ibadah dan dapat sub out dia services kepada yang lain. Kita tengok 22,320 jemaah haji kali ini dari segi kapasiti tenaga kerja, mungkin juga tabung haji menguruskan cara yang orang kata sehabis baik dalam keadaan begini. Setiap tahun lebih kurang 600 petugas haji yang bekerja di Tanah Suci. Daripada itu kita ada lebih kurang 250 daripada mereka ini adalah daripada petugas perubatan daripada Kementerian Kesihatan, dan selebihnya adalah petugas haji kebajikan daripada tabung haji sendiri. Dan
tentunya untuk menjaga jemaah yang begitu ramai 22,000 ini bukan senang dan agak susah, dan di sinilah tabung haji banyak berterima kasih kepada pelbagai agensi yang turut memberi sumbangan dan tenaga kerja di Saudi sendiri, baik daripada agensi daripada Malaysia iaitu seperti Pos Malaysia, tetapi juga seperti pihak muasasah Arab Saudi, Muasasah Asia Tenggara yang banyak membantu tabung haji seperti pengendalian maktab-maktab di Tanah Suci. Pos Malaysia, kaki tangannya mungkin ada di Tanah Suci berapa lama dalam tempoh untuk memberikan khidmatan seperti ini? Okay, untuk tahun ini kita menghantar 35 petugas. Semuanya adalah pekerja Pos Malaysia, dan alhamdulillah mereka sudah pun sampai ke Tanah Suci semalam. Dan mereka akan berada daripada 26 Ogos iaitu semalam sehingga 7 November insya-Allah. Itu yang telah pun diaturkan oleh Pos. Baik, Ajah, secara keseluruhannya setakat ini mengikut masa ni dari segi orang kata jadual jemaah, bagaimana kalau dapat kita terangkan secara ringkas? Sebenarnya jemaah haji kita, negara kita baru berlepas ke Tanah Suci hari ini. Pagi tadi KT1 yang telah selamat tiba di Madinah. Alhamdulillah pukul 9 pagi di Saudi. Dan sekarang ini sedang KT4 sedang dalam perjalanan untuk berlepas ke KLIA. Jadi insya-Allah kita akan dapat menyaksikan jemaah kita ni akan pergi berperingkat-peringkat mulai 27 hari bulan Ogos ini sehinggalah 27 hari bulan September yang akan datang. Mungkin di awal penerbangan ni apa masalah-masalah yang kadang-kadang sedikit mengganggu kelancaran jemaah ke Tanah Suci ini? Selalunya dari segi tabung haji kita setiap tahun membuat pelbagai penambahbaikan. Tapi jemaah haji yang setiap tahun adalah jemaah yang baru. Jadi perkara yang sama seperti jangan lupa membawa buku kesihatan, jangan lupa membawa ubat-ubatan dan barangan-barangan keperluan persendirian jemaah itu yang selalu menjadi jemaah ni terlupa dan membuatkan mereka agak kelang kabut di kompleks. Ada juga jemaah-jemaah yang tidak melihat waktu mendaftar dan waktu berlepas secara betul. Maksud dia tengok sambil lalu je dekat kertas tu, dan kemudiannya hadir ke kompleks pelepasan lewat. Itu selalunya yang kita risau masalahnya. Dan tabung haji apabila waktu mendaftar telah tiba dan jemaah tidak sampai, kita tidak tunggu lagi, kita akan telefon secara spontan menelefon supaya mereka cepat sampai ke kompleks. Saya rasa kalau nampak cara pencerahan yang diberikan oleh Hajah, cara mengendalikan jemaah haji, saya rasa tabung haji ni memang mesra rakyat lah. Terima kasih kerana dapat, orang kata bukan satu perkara yang mudah untuk kita menjaga ramai jemaah haji ini perkara yang harus dilakukan setiap tahun. Baik, dari segi Pos Malaysia, memang apabila khidmat yang ditawarkan ini adalah untuk memudahkan jemaah haji, mungkin juga petugas-petugas ini ditempatkan di tempat-tempat yang tertentu dalam sepanjang haji ni. Ya, dengan objektif kami untuk memberi kemudahan itu pun, petugas-petugas kami boleh dijumpai di hotel-hotel utama di Mekah dan juga Madinah. 35 petugas yang saya ada sebutkan tadi, mereka ada di contohnya di Mekah, hotel Land Premium, Burj Al Haram, Darul Iman, Tauhid dan sebagainya. Dan sementara di Madinah pula Al Haram, Anwar Movenpick, Oberoi dan beberapa hotel lagi. Jadi kunjungilah mereka. Mereka sentiasa bersedia untuk memberikan khidmat yang mesra rakyat juga. InsyaAllah segala barangan akan dapat dikendalikan dengan baik, layanan yang baik juga akan diberikan kepada jemaah kita, insyaAllah. Baik, kita memberitahu jemaah ni sejak di sini ataupun cara bagaimana Pos mewawarkan khidmat yang ditawarkan ni? Okey, seperti kita maklum, petugas haji masa di tanah air mereka ada menghadiri kursus Perdana Haji. Jadi kami sudah pun berada di tempat-tempat yang mereka hadiri kursus perdana di tanah air. Mereka sudah maklum, ada brosur dan sebagainya. Dan di sana juga
memang di lobi hotel yang saya sebutkan tadi, kita ada di sana. Jadi dengan bantingnya, insya-Allah memang mudahlah untuk jumpa petugas kami, dan kami senang untuk menjumpa jemaah. Permasalahan yang berbangkit, jadi dari segi tabung haji ada peranan tersendiri, khususnya yang dimainkan oleh Hajah tentang bagaimana kita disertai oleh ramai jemaah-jemaah haji yang telah pun lanjut usianya, warga emas sebagainya. Ini satu cubaan dan juga cabaran yang sentiasa dihadapi oleh tabung haji. Bagaimana nak mengendalikan mereka-mereka dalam bentuk yang sabar rutun ini, yang terpaksa kita terapkan dalam jiwa nurani kita, Puan? Alhamdulillah, saya merasakan petugas tabung haji ini, matlamat utama petugas tabung haji adalah bertugas untuk menyantuni Dayufur Rahman. Jadi itu telah diserapkan di jiwa dan sanubari petugas-petugas haji. Dalam melayani Dayufur Rahman ini, tentunya tabung haji memberi lebih penekanan kepada warga emas kami. Dan tabung haji mempunyai satu program yang dinamakan program untuk warga emas di Tanah Suci, di mana kita adakan one-to-one service petugas haji dengan jemaah warga emas, yang di mana kami akan menjaga warga emas tersebut sewaktu kemuncak haji, iaitu di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Jadi di sinilah cabaran yang paling tinggi buat petugas tersebut melayan jemaah yang mungkin dalam keadaan yang letih, letih, dan ada daripada mereka yang kurang kesihatan dia. Dan di sini kita dapat melihat banyak petugas-petugas tabung haji yang begitu sabar melayan warga-warga emas tu. Baik, kadang-kadang tidak disertai oleh waris. Kadang-kadang yang warga emas ni macam-macam penyakit lah, kenciman, darah tinggi dan sebagainya. Ini saya dapat memahami bahawa dengan tenaga kerja yang terhad ini, pihak tabung haji juga menghadapi masalah untuk menjaga keseluruhan secara lebih selesa. Bagaimana pula peranan yang harus dimainkan oleh waris untuk orang kata menemani ibu dan bapa yang bermasalah dalam kesihatan sebagainya? Yang mana warga emas ataupun jemaah-jemaah yang mempunyai masalah kesihatan, kebanyakan daripada mereka ini dijaga oleh petugas kesihatan, oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada lebih kurang 250 petugas Kementerian Kesihatan yang bersama-sama kami di Tanah Suci menjaga kesihatan dan juga jemaah-jemaah yang kurang kemampuan ini. Namun begitu, tabung haji sentiasa menyarankan bagi mereka yang pergi untuk menemani waris warga emas ini untuk sentiasa sabar dan bersama dengan jangan tinggal ibu, pula, jangan ditinggalkan kesabaran, tahap kesabaran anak ataupun ibu, anak mertua, menantu perlulah tinggi, kerana di sini kita perlu ingat warga emas yang kita jaga itu mungkin itu kali terakhir buat dia untuk ke haji. Baik, itu perkara yang kadang-kadang kita kena muhasabah di kita, apa yang dinyatakan oleh Hajah Anis Zuhani tadi. Memang kalau kita dah merasakan diri kita sampai masanya untuk menemani ibu ataupun bapa kita yang bermasalah, yang sudah pun lanjut usia, tunaikanlah tanggungjawab ini dengan penuh dan janganlah serahkan sebulat-bulatnya kepada petugas tabung haji, kerana mereka pun ramai yang nak pergi, 22,320, bukan mudah untuk mengawal selia mereka. Tapi inilah cabaran dan juga satu orang kata ibadah yang cukup murni dilangsungkan ataupun dilakukan oleh pihak-pihak tabung haji dan juga Pos Malaysia umpamanya. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Isu-isu dunia hiburan dan seni tanah air. Cabaran selebriti berbisnes raih pendapatan sampingan. Perkembangan terkini artis tempatan dan antarabangsa serta dunia sinema. Segalanya disisipkan dengan penuh berinformasi dan santai menerusi program hiburan terbaru Telesini pukul
bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di ruang bicara ini. Kita bicara mengenai Pos Malaysia Rentasi Sempadan. Bersama saya Saudara Ahmad Najib Mahfuz, Ketua Pegawai Operasi Pos Laju, dan juga Hajah Anis Zuhani Ahmad, Pengurusi Besar Bahagian Hal Ehwal Awam dan Komunikasi Korporat Kumpulan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Baik, mungkin Najmi, saya nak lebih perincikan tentang perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh Pos Malaysia selain pada bagasi, barangan dan buku haji. Mungkin ada perkara lain yang termasuk jugalah soal kadar cas yang dikenakan. Silakan. Untuk pengetahuan Encik Dahlan dan juga para penonton semua ya. Selain daripada penghantaran bagasi atau barangan jemaah haji, kami juga menawarkan perkhidmatan penghantaran air zam-zam. Okey, sehingga ke rumah. Setiap botol air zam-zam adalah mengandungi 10 liter air zam-zam. Dan insyaAllah kami dapat sampaikan dalam masa 7 hari. Okay. Charge-nya adalah 14 rial. Itu saya sebut sekali tentang charge barangan ataupun bagasi tadi. Untuk bagasi adalah 14 rial bagi setiap kilogram penghantaran ke Semenanjung Malaysia. Manakala ke Sabah Sarawak adalah 19 rial sekilogram. Manakala upah penghantaran air zam-zam yang 10 liter tadi tu, ianya adalah 115 rial bagi setiap botol dan 135 rial ke Sabah Sarawak. Dengan 115 rial tu ke Semenanjung Malaysia dan 135 rial ke Sabah dan Sarawak. Jadi kami seperti saya sebutkan tadi berada di hotel-hotel utama tadi tu, dan kami membuka kaunter kami daripada pukul 7.30 pagi sehingga 11 malam. Jadi insyaAllah, sebab kita tahu itulah masa-masa yang para jemaah kadang-kadang balik sembahyang subuh, dia nak singgah beli barang, ataupun dah lewat malam selepas sudah habis beribadah nak balik hotel. InsyaAllah sampai ke lewat malam pun kami ada. Masa yang sesuai di situ. Baik, kita ada pemanggil di talian, Haji Syamsuddin daripada Perak kabarnya. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sihat dengar. Silakan Ji. Saya dengar banyakkan orang ni tak ada bagi tahniah langsung kepada tabung haji dengan pejabat pos. Yang bagi tahniah orang balik Mekah. Tapi saudara mara yang tak pergi, yang dah pergi, ucaplah selamat. Terima kasih banyak-banyak di atas urusan tabung haji. Begitu baik. Pada masa saya pergi 96 dulu, dah tak lama ada sepi-sepi macam ni, cantik-cantik. Jadi begitu juga pejabat pos. Saya di sini ambil peluang lah mau kali haji-haji yang lama tu mengucapkan syabas pada pejabat pos, syabas pada tabung haji. Yang mana baik kita puji, yang mana tak baik kita perbaiki. Itu saya nak ucapkan. Banyak-banyak tabung haji sekarang cukup membuat bab saya ni luar pada orang pergi Mekah. Sebab saya dah pergi tahun 96 dulu. Jadi beza. Jadi itu kata saya ucapkan sekali. Saya tengok tak ada orang ramai mengucapkan pada pejabat pos ke dengan orang menaik ke Mekah. Pejabat haji tak ada. Melainkan orang yang balik haji baru nak cakap. Orang yang sampai tapi luar pada tu tak ada. Jadi saya ambil peluang ni ucapkan tahniah banyak-banyak pada haji. Tahniah pada pejabat. Perbaikilah lagi apa-apa yang
orang kata yang korang Memuaskan, baikkan lagi. Baik, InsyaAllah Tuhan akan bersama. Terima kasih. Terima kasih Haji 1996. Itu saya pun bersetujulah kerana apa yang diperkatakan oleh Haji tadi memang satu perkara yang harus kita nilai balik, pengorbanan yang dilakukan oleh Hajah dan juga pasukannya di Tanah Suci Mekah bukan satu perkara yang mudah. Begitu juga dengan POS Malaysia. Dan saya dapat melihat Hajah apabila Nazmi menyatakan demikian tentang apa yang diberikan khidmat oleh POS. Ya. Sudah pasti kadang-kadang ada juga ialah manusia. Ya. Kalau kita tawarkan khidmat yang boleh menjanjikan satu perkhidmatan yang selesa, baik, selamat, ada juga yang nak pilih jalan sendiri yang akhirnya kadang-kadang ada yang kena tipu dan sebagainya. Ya. Nasihat Hajah macam mana? Ya, betul. Kita tidak boleh deny lah ya. Itulah lumrah manusia ya. Walaupun perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh ejen-ejen yang dilesenkan oleh tabung haji ada di setiap maktab. Kalau ada 11 bangunan maktab, 11 lah. Ada. Kalau ada 9 lah ya. Macam tahun ni ada 9, maka 9 lah. Agensi-agensi itu akan berada di situ. Tetapi ada juga di kalangan jemaah kita kerana 1 atau 2 ringgit bezanya memilih perkhidmatan luar. Saranan tabung haji untuk jangan buat begitu supaya agar barangan yang dihantar itu terjamin. Kerana syarikat-syarikat yang dipilih ataupun dilesenkan oleh tabung haji ini adalah syarikat-syarikat milik syarikat daripada Malaysia. Jadi jika barangan itu tidak sampai atau tiada, kehilangan barangan, rosak atau apa-apa sebagainya, kita boleh meminta ganti rugi kerana syarikat itu di sini. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang kita tidak kenal, tabung haji tidak dapat menolong dari segi pengurusan ganti rugi itu. Pernah berlaku tak dalam beberapa siri yang lepas dalam ya, kita pernah ada komplain ataupun kita kata feedback daripada jemaah-jemaah haji. Dia menghantar barangan dia seperti kapet yang dibeli, sejadah, kurma balik ke Malaysia. Bukan hanya waktunya, duration masa yang sampai itu kadang-kadang berbulan. Apabila sampai barangan tersebut rosak, jadi dia mohon tabung haji untuk menolong mendapatkan ganti rugi daripada syarikat tersebut. Masya-Allah. Tetapi kita tidak boleh memastikan syarikat itu ada selama-lamanya di lokasi yang dinyatakan. Kadang-kadang syarikat tu hanya berurusan waktu musim haji. Tak wujud kita tak wujud. Lepas tu kita nak mencari susah. So kami di tabung haji menyarankanlah supaya menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang dilesenkan oleh tabung haji. Baik, POS Malaysia, kadang-kadang kita kena baca juga soal kegusaran jemaah. Mungkin juga macam Hajah sebutkan tadi kerana RM1, RM2. Jadi bagaimana dengan kaedah pembayaran pula yang soal pengupusan ni mungkin telah ditetapkan bagaimana oleh POS? Okey, kaedah pembayaran kita terima tunai di kaunter kami tadi tu. Tapi ada lagi satu pilihan, iaitu kita boleh terima bayaran waktu terima. Maknanya kalau istilah bahasa Inggerisnya adalah cash on delivery. Di mana jemaah boleh menghantar barangan dan kami mengambil upah penghantaran tu daripada penerima di tanah air. Jadi kami akan berikan kad kepada penerima untuk beritahu bahawa barangan sudah sampai. Jadi mereka boleh pergi ke pejabat pos membuat pembayaran, dan di situ pun ada pilihan sama ada untuk mengambil terus di pejabat pos ataupun kadang-kadang lah banyak barangan berkotak-kotak kami boleh hantar ke rumah. Apa kebaikan BWS ni bayar waktu serah ni? Ini maknanya satu pilihan untuk para jemaah, tak perlu risau tentang tak cukup wang lah. Kadang-kadang nak kena menguruskan keperluan-keperluan di sana dengan shopping lagi dan sebagainya. Jadi sudah ada pilihan sekarang yang mana tak perlu bimbang, tapi kena beritahulah yang waris keluarga di tanah air akan ada barangan ni dan nanti kena minta tolong bayar. Jadi itu adalah satu cash management lah untuk para jemaah kita. Kita meletakkan pelbagai perkhidmatan Hajah, tetapi ialah dari segi persoalan bagaimana kita nak melicinkan, kita nak memperbaiki perkhidmatan syarikat-syarikat yang dilantik ataupun agensi-agensi yang dilantik, bagaimana tabung haji memantau keadaan ini supaya mengikut apa yang dikehendaki oleh tabung haji? Sememangnya tabung
tabung haji sentiasa memantau Itu semua agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat yang dilesennya. Tidak kiralah daripada syarikat yang membekal barangan ataupun syarikat-syarikat yang menguruskan pakej-pakej haji swasta. Syarikat-syarikat yang dilantik oleh tabung haji ini selalunya mestilah mereka ini diperbadankan di Malaysia. Ya, diperbadankan di Malaysia. Memiliki prestasi kewangan syarikat yang kukuh dan setiap tahun kita menilai perkhidmatan mereka. Kita menilai perkhidmatan mereka, akur janji mereka dengan jemaah haji. Kalau kata barangan itu sepatutnya 7 hari bekerja sampai ke tidak. Kalau tidak sampai pun kenapa, ya, ada mesti reason-reason yang tertentu. Dan kita tengok charges yang ataupun kita panggil harga, ya, yang di charge adalah sama untuk semua perkhidmatan. Kalau bagasinya semua sama. Kalau air zam-zamnya pun semua sama. Kalau dobi pun kita nak dobi pun sama harga. Juga. Baju pun, satu baju basuh pun sama je harganya. Jadi di situlah kita memantau, dan syarikat-syarikat ini akan di-evaluate setiap tahun dan kemudian akan dilantik. Ada yang dilantik mengikut tender 2 tahun ataupun 3 tahun, dan ada juga yang dilantik year on year. Kalau ada masalah isi jemaah, mungkin mereka dapat berhubung terus juga dengan di setiap maktab tabung haji kami mempunyai kaunter customer service. Kaunter perkhidmatan ini akan menerima semua jenis aduan mengenai tabung haji sendiri, perkhidmatan tabung haji ataupun perkhidmatan pihak yang ketiga seperti Pos Malaysia ataupun agensi-agensi yang lain. Jadi daripada sini juga kita dapat melihat, dan terus kalau ada jemaah yang komplain ke kata gini-gini, kita terus ke kaunter tersebut dan melakukan siasatan, ambil tindakan terus. Baik, Pos Malaysia, kalau boleh kita kata satu perkara yang tak tahulah ni boleh pakai ke tak, kita bahawa apabila khidmat ini digunakan, ia insya-Allah pasti akan sampai barang tu. Dan apakah kalau dalam perjalanan tu hilang, mungkin dari segi sudut tebusannya bagaimana untuk kalangan jemaah? Pertama-tamanya kita insya-Allah kita kata memang insya-Allah barang memang akan sampai. Kami juga punya sistem untuk jejak dan kesan atau track and trace dengan teknologi terkini dan sebagainya. Tapi sekiranya berlakulah juga, dia ada pampasannya. Secara standardnya ianya adalah 30 rial bagi setiap kilogram. Dan sebenarnya penghantaran bagasi ni dia limited ataupun terhad pada 30 kilogram. Jadi kata orang kalau maksimum tu sampai 900 rial lah. Sebab kalau 1 kilogram 30 rial, itu kalau hilang lah. Tapi insya-Allah kita rasa dengan kerjasama yang ada dengan semua pihak, insya-Allah barang itu akan sampai lah. Baik, sekali lagi kita akan berehat seperti yang diutarakan oleh Haji Syamsuddin tadi. Tahniah kita ucapkan kepada Pos dan juga tabung haji yang telah pun berjaya memberi khidmat yang cukup baik, dan kadang-kadang kita terlupa bahawa kita perlu berterima kasih banyak kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, kerana amalan terima kasih ini harus wujud dalam jiwa setiap rakyat kita di Malaysia. Kita jumpa lagi sebelah sini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Setengah jam telah berlalu. Kita ada setengah jam lagi untuk kita bicara mengenai POS Malaysia Rentasi Sepadan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Saudara Ahmad Najmi Mahfuz, Ketua Pegawai Operasi POS Laju Malaysia, dan juga Haja Anis Zuhani Ahmad, Pengurus Besar Bahagian Hal Ehwal Awam dan Komunikasi Korporat Kumpulan Lembaga Tabung Haji yang telah pun banyak mencurahkan jasa dan bakti kepada jemaah-jemaah haji. Baik, anda boleh bersama kami di talian 03-2059-4624 ataupun 4625 di ujungnya. Kita bicara mengenai POS Malaysia Rentasi Sepadan ini. Baik, Haja, saya rasa mungkin sudah sampai masanya dan saya yakin bahawa Lembaga Tabung Haji pun telah mengadakan pelbagai research untuk menambah baik khidmat-khidmat yang ditawarkan kepada jemaah. Silakan, Haja. Terima kasih. Tahun ini Lembaga Tabung Haji akan meningkatkan, ada 2 penambahbaikan servis yang kita akan jalankan. Servis yang pertama yang kita akan menambah baik daripada tahun lalu adalah City Check-in. City Check-in ini adalah satu perkhidmatan di mana bagasi-bagasi jemaah sewaktu pulang untuk sebelum kita berangkat pulang ke tanah air, kita akan mengendalikan bagasi-bagasi terus daripada maktab ke airport terus. Maksudnya jemaah tidak perlulah transit di Jeddah untuk buat urusan check-in lagi. Jadi tahun ini kita akan mencuba untuk melaksanakan proses ini di semua maktab-maktab di Mekah dan Madinah. Tahun lalu kita pilot projek kita di Madinah, tapi tahun ini kita akan cuba untuk ke Mekah sekali. Dan penambahbaikan yang kedua yang kita adakan adalah talian kaunseling. 2 tahun yang lalu kami mula mengadakan talian ibadah yang terkenal dengan TAIB. Perkataan short form dia TAIB. Talian ibadah ini untuk memberi peluang dan ruang kepada jemaah haji Malaysia untuk menelpon mendapat perkhidmatan ibadah melalui telefon, dan mereka boleh melakukan panggilan ini dari di kota Mekah, dan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ataupun pembimbing ibadah haji tanah suci akan menjawab soalan-soalan atau kemusykilan ibadah kepada jemaah tersebut. Tahun ini kita pertingkatkan dengan talian kaunseling. Talian kaunseling ini adalah untuk jemaah haji kita juga, tetapi fokusnya adalah mengenai isu-isu emosi peribadi, dan jika mereka mempunyai ada masalah tentang yang perlu kaunseling. Dan ianya bukan hanya boleh dilakukan di kaunter-kaunter. Jika mereka malu, mereka boleh juga menelpon terus ke talian tersebut. Baik, saya menarik dan nak minta sedikit pencerahan tentang talian kaunseling ini. Permasalahan biasa yang dihadapi, mungkin soal permasalahan jiwa ataupun dan sebagainya. Bagaimana yang pernah dihadapi oleh tabung haji? Tabung haji melantik professional counselor yang dibawa ke tanah suci, dan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh jemaah haji adalah kerinduan terhadap keluarga, kerinduan yang teramat sangat kepada anak-anak di rumah, sehingga mengganggu konsentrasi mereka emosi mereka dalam mengerjakan ibadah. Mungkin ada pertelingkahan antara suami dan isteri, pertelingkahan di antara roommate, rakan sebilik, dan
ini adalah salah satu daripada perkara biasa yang berlaku di Tanah Suci dan inilah peluang untuk mereka menelefon. Ada yang malu untuk ke kaunter kerana kami mempunyai kaunter kaunseling, tetapi ada yang malu dan mereka bolehlah bertanya atau mendapat khidmat kaunseling ini melalui telefon. Ajah, saya ada sedikit lagi. Saya menarik benda-benda ni supaya rakyat dapat tahu dan bakal-bakal jemaah haji dapat tahu. Ada kalanya anak-anak ataupun anak menantu yang mengiringi ibu yang dah lanjut usia, macam-macam penyakit, tapi tiba di sana seolah mereka ni menyerah sebulatnya kepada tabung haji untuk berjaga. Apakah dari segi sudut apa yang perlu kita pesan supaya tidak berlaku apabila sampai di sana masing-masing buat haluan sendiri? Ajah. Mungkin berlaku perkara ni. Mungkin kita ada pernah menghadapi isu-isu sebegini di mana anak-anak ada yang meninggalkan ibu bapa mereka ataupun mempunyai pertelingkahan dengan ibu bapa di sana. Jadi selalunya tabung haji menyediakan kaunselor-kaunselor dan kaunselor-kaunselor ni akan melawat keluarga-keluarga ini dan memberi bimbingan secara berkumpulan. Maksud dia secara anak dengan ibu ataupun bapa secara berkumpulan dan juga personal, one to one. Dan ini dilakukan oleh kaunselor-kaunselor tauliah kami. Ada juga daripada PEHTAS yang akan menjalankan perkhidmatan ini agar mereka ini lebih sedar, sabar dan membawa mereka kembali tentang tujuan dan niat matlamat asal untuk menjalani ibadah secara keluarga ini. Maklum sajalah orang tua ni kadang-kadang peringkat umur dia dah tua, dia akan jadi budak balik kan. Kita kena sabar benda ni, kena bersabar. Baik, itu perkara yang tak ada pada orang lain dan ada pada Haji Hanis saya rasa dengan kesabaran yang begitu tebal. Baik, berbalik kepada soal pos tadi. Mungkin urusan custom di Malaysia juga dilakukan oleh pos dengan jayanya dalam soal-soal macam ini. Ya, kami menguruskan segalanya end to end. Jadi urusan dokumentasi dan deklarasi juga diuruskan oleh kami secara percuma. Sekiranya lah ada barangan tersebut yang perlu dikenakan cukai, maka kami akan mendahulukan pembayaran cukai tersebut dan kemudian kita akan claim balik tuntut balik pembayaran tu daripada penerima. Kebiasaan masalah apa yang sering dihadapi oleh pos dalam soal-soal pengumpusan barangan ni? Adakah terlalu banyak sangat ke atau macam mana? Cicir tengah jalan ke macam mana ke? Mungkin dia barang banyak tu benda yang biasa. Bisnes baik untuk pos Malaysia lah kan. Itu perkara yang bagus. Okay. Tapi insya-Allah dengan kita kata tadi track and trace jejak dan kesan, kemudian dengan layanan staff-staff kami, insya-Allah dan juga efisiensi dalam menguruskan barangan-barangan tersebut, insya-Allah tak ada masalah. Cuma suka saya ingatkanlah, kadang-kadang permasalahan timbul sebenarnya perkara-perkara yang agak biasa. Contohnya alamat tidak ditulis dengan lengkap ataupun tidak jelas. Tulisan doktor kan. Kadang-kadang boleh baca lagi tak apa juga. Kadang-kadang tak boleh baca langsung. Kemudian kadang-kadang ada yang tersilap. Kadang-kadang orang terlupa dalam keterujaan nak isi borang, dia tertulis nama sendiri pula kadang-kadang. Dia kena tulis, kena ingat hantar ke sana kepada siapa, nak tulis pada siapa tu, kepada waris. Kita sampai kat kita. So kadang-kadang diingatkan memang beli barang sendiri ni, nak hantar ke rumah sendiri, dia tulis nama sendiri. Tapi kemudian dan jangan lupa juga letak nombor telefon. Itu penting. Jadi kita boleh hubungi dan insya-Allah tak ada masalah kalau semua dokumentasi yang diperlukan kita dah isi, kotak pun kita bungkus dengan baik, insya-Allah tak ada masalah. Ajah, ada barang-barang larangan yang tak dibenarkan? Mungkin saya rasa soalan tu lebih baik kalau ditanya kita buat nak jawab boleh, tapi tak apa pos jawab. Okey, ini sebenarnya maklumlah barang-barangan tak boleh yang dikategorikan sebagai barangan berbahaya. Okey, dangerous goods. Antaranya adalah cecair, senjata. Kadang-kadang juga orang nak beli benda-benda yang tajam. Senjata tak boleh, pisau tak boleh, bahan mudah terbakar juga. Jadi itu adalah barang-barang tak boleh, barang-barang terlarang. Tapi ada juga kadang yang bukan kita kata barang-barang berbahaya, tajam, mudah terbakar ni, tapi barang-barang berharga. Itu pun satu juga. Kadang-kadang orang nak hantar barang-barang emas dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan
janganlah. Tak payahlah balik beli sini lah. Tuan pegang sini bawa balik. Bawa balik pun satu. Perkara gini kita harus kita tu lah kata muhasabah diri tadi apa tujuan asal kita aja. Baik, dari segi nak mengenali petugas-petugas lembaga tabung haji di sana, bagaimana kita jemaah nak boleh kenal? Ada petugas-petugas tabung haji di Tanah Suci memakai uniform lengkap, berjaket hitam dan mempunyai lambang logo tabung haji, nama tentera. Dan pada waktu kemuncak haji ni Musyair, selain daripada memakai ihram yang menulis petugas haji di ihramnya, selepas itu kami memakai uniform t-shirt yang berwarna merah agar senang untuk di-identify, dilihat dari jauh. Kalau Jahani pakai baju merah jauh nampak. Mesti nampak kan. Jadi semestinya petugas-petugas haji sentiasa dapat senang di-identify lah oleh jemaah haji sebab saban tahun kita pakai uniform yang sama. Saya tertarik dengan apa yang dicakapkan ataupun dibicarakan oleh Haji Samsudin tadi. 1996 tak ada khidmat yang sebegini. Jadi Haji menampak bahawa transformasi yang dilakukan untuk memastikan jemaah kita lebih terbela, terjaga. Ini satu perkara yang dari tahun ke tahun kebaikan yang dapat kita tambah baikkan. Setiap kali habis musim haji, tabung haji akan mengadakan postmortem. Dan di waktu postmortem ini permasalahan tahun semasa ataupun feedback daripada jemaah tahun semasa akan diambil kira untuk kami melakukan penambahbaikan setiap tahun. Dan dari segi apa yang saya difahamkan, perkhidmatan pihak ketiga ini bermula sejak tahun 1998. Jadi betul lah Tuan Haji Samsudin tu 96 ya. 2 tahun baru tu. Ya. Tapi saya rasa perkhidmatan yang paling awal yang kita ada beri daripada pihak ketiga adalah perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji yang bermula pada tahun 1988 lagi. Baik, tadi kita tanya pasal petugas tabung haji. Petugas pos pula macam mana nak kenal? Dia pakai baju pos atau macam mana? Kami juga mudah dikenal pasti. Mereka memakai baju korporat Pos Malaysia, tapi ada juga memakai t-shirt Pos Laju. Jadi dua-dua ni memang mudahlah untuk dikenali pakaian seragam kami. Oh, ini yang kat visual ni, yang dekat TV ni. Ini masa penghantaran di airport 2 hari lepas, mereka sudah sampai semalam. Jadi yang baju seperti yang saya pakai ialah baju korporat Pos Malaysia, tapi baju yang berwarna oranye kelabu itu adalah baju Pos Laju. Pos Malaysia, kita menggunakan seluruhnya network ataupun jaringan yang ada. Di situlah kekuatan Pos Malaysia, dengan lebih daripada 700 pejabat pos, dengan postman-postmannya. Kemudian Pos Laju sendiri dengan 68 pusat Pos Laju. Kita ada lebih daripada 200 mini pos juga. Jadi seluruh warga Pos Malaysia, seramai lebih 17,000 orang adalah bersama-sama dalam membantu jemaah haji. Jadi insya-Allah kita yakin dengan seluruh kekuatan tenaga yang ada, kita dapat memastikanlah segalanya berjalan lancar. Baik, kita sentuh sikit tentang risiko yang dihadapi oleh pengirim kalau mereka tidak mengikut saluran dan juga nasihat yang betul daripada pos. Apa yang risiko yang mereka akan tanggung kalau nak hantar barang? Seperti yang kita katakan tadi tentang nasihat kita yang barang yang berbahaya, dan juga nasihat daripada tabung haji juga tentang menggunakan ejen-ejen yang berlesen dan sebagainya. Jadi memang kalau ada risiko tu nanti, masalahnya adalah kalau tak ikut senarai barangan yang berbahaya dan sebagainya, barang tu mungkin dirampas oleh pihak custom, oleh kerajaan Saudi, kita tak dapat nak buat apa-apa. Jadi harap patuhilah nasihat kita tentang apa barangan yang boleh dihantar, tak boleh dihantar, dan juga tentang penggunaan ejen yang dibenarkan. Sebab kalau tak, nanti benda tu di luar kawalan tabung haji pun tabung haji tak dapat nak buat apa-apa juga. Yang paling penting jangan degil lah. Itu jawapannya. Baik, terima kasih. Kita akan berat sekali lagi. Kembali nanti kita akan terus berbicara mengenai Pos Malaysia Rentasi Sepadan dan juga permasalahan tentang jemaah haji ini bersama dengan Ahmad Nazmi Mahfuz dan juga Haji Hanis Zuhani Ahmad. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Catch Bernama Today every weekday from 9 a.m. onwards for the latest news, lifestyle stories, interesting personalities. Only on Bernama TV. Program Manusia dan Biosfera di bawah United Nations Education, Science and Cultural Organisation UNESCO merupakan program saintifik antarkerajaan yang menetapkan asas saintifik bagi memperbaiki pertalian antara manusia dan alam semula jadi. Program ini memberikan piktirafan Rezab Biosfera kepada kawasan-kawasan perlindungan yang terpilih dari seluruh dunia. Tasik Chini adalah Rezab Biosfera pertama di Malaysia yang diiktiraf oleh UNESCO pada 2009. Tasik air tawar semula jadi kedua terbesar di Malaysia ini kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna serta penempatan masyarakat orang asli. Banjaran Crocker pula tapak Rezab Biosfera kedua di Malaysia. Kawasan tadahan air utama di negeri Sabah ini berlandskapkan bukit bukau, gunung tropika dan hutan tanah rendah mempunyai kepelbagaian biologi dan nilai kebudayaan. Program Manusia dan Biosfera memberi banyak manfaat kepada rakyat Malaysia dalam mengekalkan kelestarian sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Ruang Bicara. Ini seperti yang kita kabarkan tadi, jika berhadapan dengan masalah, pelanggan-pelanggan di Malaysia boleh menghubungi pusat khidmat pelanggan pos di talian 1300 300 300. Mudah ingat ya. Dan juga email care@post.com.my. Itu perkara yang harus kita titik beratkan. Hajah, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, saya selalu bercakap di TV lah tentang kekayaan dalam kehidupan kita bukan wang ringgit tetapi adalah kesihatan. Bagaimana kita nak pastikan bahawa jemaah haji ini orang kata mematuhi cara pengamalan dan juga penjagaan kesihatan sebelum dan semasa di Mekah. Tabung haji selalu melalui kursus-kursus haji telah menyarankan jemaah untuk menjaga kesihatan di tanah air lagi dengan memakan ubat-ubatan, vitamin dan segalanya. Dan sewaktu di tanah suci nanti kita juga menyarankan supaya jemaah-jemaah memakai mask muka sewaktu dalam perjalanan ke masjid, sewaktu membeli belah. Kita mohon jemaah-jemaah kita sentiasa memakai mask muka agar mereka terhalang dari habuk yang ni ataupun jangkitan batuk daripada jemaah-jemaah yang lain. Kami juga menyarankan jemaah-jemaah untuk sentiasa memastikan mereka membeli makanan buah-buahan daripada peniaga-peniaga yang bersih. Dan kalau boleh, kalau mereka membeli buah-buahan tu basuhlah dulu betul-betul sebelum makan. Penjagaan kesihatan seperti membasuh tangan, menggunakan sanitizer dan sebagainya amat-amat ditekankan tahun ini kerana kita ada banyak wabak penyakit yang sedang menular. Jadi kita mohon jemaah-jemaah janganlah leka dan jangan kita lupa tentang penjagaan kesihatan itu. Baik, kalau waris di Malaysia nak tahu perkembangan, katalah berlaku apa-apa perkembangan di Mekah Mukarramah tentang soal kesihatan ke soal berlaku perkara yang kita tidak pernah duga. Bagaimana pihak tabung haji menyediakan kemudahan untuk mereka berinteraksi bagi mengetahui kedudukan waris di sana? Tabung haji mempunyai contact centernya sendiri, THCC. Jemaah boleh waris boleh menelefon ke contact center ataupun secara yang paling senang adalah setiap tahun cerita-cerita dan aktiviti-aktiviti jemaah ini sentiasa disiarkan di
hampir ke semua stesen-stesen TV, termasuk Bernama TV, ya, dan di radio stesen IKIM, kerana kita mempunyai lebih daripada 20 petugas media dari pelbagai media houses bersama-sama tabung haji di Tanah Suci. Dan kita mendapati dengan adanya pasukan media yang lengkap di Tanah Suci, para waris di Malaysia ni dia kurang bertanya kerana mereka dapat melihat maklumat aktiviti dan maklumat itu adalah maklumat yang terkini. Dan apabila kita sepertinya berlaku blog-blog yang menyatakan ada sesuatu yang tidak baik berlaku, petugas-petugas media di sana akan menyiarkan berita yang betul dan terkini. Kadang-kadang adanya ceritanya tipu belaka, dan itu adalah merisaukan satu banyak pihak lah. Merisaukan waris di sini. Dan tabung haji juga mempunyai Twitter dan Facebooknya tersendiri. Jemaah-jemaah ataupun waris boleh mengikuti Twitter dan Facebook tabung haji yang sentiasa akan menyiarkan laporan-laporan terkini dari Tanah Suci. Baik, tahun ni berapa ramai petugas media? Kita mempunyai 20. Bernama ada pergi? Ya, ada. Ada ya. Alhamdulillah. Daripada Bernama ada, daripada NTV7, RTM, TV3, dan juga TV Al-Hijrah. Tapi kalau tahun depan tambah boleh lah masuk seorang. InsyaAllah. Baik, POS Malaysia secara keseluruhan, kita kenapa, soalan Encik Pumas kenapa kita harus patuh untuk menggunakan POS sebagai agensi yang telah pun dilesenkan oleh tabung haji ini untuk guna pakai khidmat yang sebegini? Mungkin saya rumuskanlah ya. Sebab bila kita ni memang tabung haji sendiri sarankan untuk pakai, kita patuh kepada tabung haji. Jadi kita harap para jemaah pun mengambil nasihat tersebut, pakailah POS Malaysia. Kami ejen yang sudah dilesenkan oleh tabung haji. Dan seperti saya katakan tadi juga, dengan kekuatan jaringan atau network kami dan dengan lebih daripada 1,000 touch points POS Malaysia, lebih daripada 17,000 pekerja POS Malaysia, dan di tanah air pula disampaikan oleh staf POS Laju sendiri. Jadi insya-Allah itulah perkhidmatan terbaik yang boleh didapati oleh para jemaah, dan fokuskan pada ibadah, serahkan tugas ini kepada kami. Jadi insya-Allah kita percaya, kita doakan semua para jemaah akan mendapat haji yang mabrur. Semua akan selamat insya-Allah. Baik, saya rasa tahniah juga dengan tabung haji. Sebelumnya ada macam-macam aduan tentang jemaah haji kena tipu sebagainya, tak boleh pergi ke Mekah. Tapi sekarang ni dah tak dengar perkara itu. Jadi dari segi penguatkuasaan yang dibuat, cara mengendalikan pemasaran ni, saya rasa di tahap yang begitu baik sekarang ni. Saya rasa jemaah-jemaah ataupun rakyat Malaysia sekarang lebih prihatin, dan mereka lebih berwaspada kepada pemilihan ejen-ejen untuk melakukan pakej haji. Setiap tahun tabung haji akan melesenkan pengelola jemaah haji yang berlesen, dan ini akan disiarkan di akhbar-akhbar tempatan, website tabung haji, Twitter dan Facebook tabung haji juga. Jadi jemaah-jemaah boleh memeriksa dulu senarai yang terpilih ataupun mereka yang dilesenkan sebelum membuat tempahan. Jadi itu menghindarkanlah jemaah-jemaah kita daripada ditipu. Tabung haji juga akan memantau syarikat-syarikat tersebut di Tanah Suci. Jadi jika jemaah-jemaah pakej swasta ini tidak happy dengan apa yang perkhidmatan yang diterima, mereka boleh juga menulis kepada tabung haji, tapi yang sebaiknya adalah sewaktu di Tanah Suci sendiri. Kita semua ada talian di sana, talian dan kaunter, seperti yang saya kata, customer service counter. Terus ke sana dan menyatakan apakah sebab-sebab tidak kepuasan hati mereka, dan tabung haji akan mengambil tindakan ataupun siasatan secara langsung terus menerus. Baik, sebelum kita menutup bicara tentang muasasah ni, kadang-kadang orang sebut yalah kita tak mampu, kita kena pergi muasasah.
kerana itulah kita nak pergi juga. Dia kata apakah dari segi kualiti perkhidmatan dia tidak pernah ada perbezaan yang jauh, cuma ada sedikit-sedikit perbezaan kerana ada kaitannya. Saya sendiri personally saya rasa perkhidmatan tabung haji berikan kepada jemaah muassasah adalah amat baik jika dibandingkan dengan jemaah-jemaah lain. Tak payah takut. Tak payah takut ya. Apa yang tidak ada, bilik hotelnya selesa. Ya, perkhidmatan catering makanannya ada. Perkhidmatan kaunter kewangan, perkhidmatan pihak-pihak ketiga. Semuanya tabung haji pastikan di mana jemaah muassasah berada. Di maktab-maktab yang mana muassasah berada. Dan mungkin kelebihan di antara jemaah package dengan jemaah muassasah ini adalah hanya hotel-hotel penginapan. Hotel-hotel penginapan mereka, kerana mereka lebih berkemampuan dapat membayar harga hotel yang lebih mahal, maka ianya agak dekat dengan Masjidil Haram. Tetapi jika dibandingkan dengan jemaah muassasah pula, tiada hotel jemaah muassasah ini yang lebih daripada 1000 meter. Semua paling jauh 950 meter dan ianya juga tidak menyusahkan jemaah untuk ke Masjidil Haram. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup baik daripada Haji Hanis dan juga saudara Ahmad Najmi. Memanglah kita tahu bahawa kadang-kadang orang nak pergi ni dia macam-macam dia dengar daripada cakap orang. Pergi ni susah lah, muassasah ni susah. Tapi apa yang diperjelaskan oleh Haji Hanis tadi membayangkan bahawa tidak ada kelas 2, bermaksud bahawa layanan dan juga cara perkhidmatan yang diberikan tetap sama. InsyaAllah yang paling penting sekali niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.